the spirit. Kita tahu masa-masa sekarang ni musim kempen pilihan raya. Dan kita tahu calon masing-masing sibuk untuk memastikan kemenangan kepada Pakatan Harapan. Ya. Kita ada Puan Siti Aisyah di sini, bersebelahan, berjiran dengan saya, Parit Bunta, dan kita yakin Bagan Serai dan Parit Bunta akan menyumbang kemenangan Pakatan Harapan ke Putrajaya, insya-Allah. Gitu juga dengan kita punya Selinsing Semanggul yang berada di bawah Parlimen Bagan Serai, Alfonso, Titi Serong, Kuala Kurau. Mereka juga adalah sebahagian yang akan menyumbang kepada kemenangan kita di negeri Perak khususnya. Insya-Allah kita akan dapat kuasai dan kita menang bersama. 19 November. Ada apa pada 19 November? Ya. Ini akan menjadi satu tarikh yang akan dikenang oleh seluruh rakyat. Kerana 19 November itu adalah semacam satu jawapan yang rakyat kena buat keputusan. Kami orang-orang politik yang seringkali dianggap sebagai orang yang tak boleh dipercayai. Ada yang anak-anak muda kata kami tak mau mengundi, semua sama saja. Ada yang kata orang politik kalau dia menang pun tak ada apa-apa pun akan berlaku. 5 tahun sekali dia akan minta kita undi, lepas tu rakyat bagi, habis, balik. Apakah itu satu kebenaran? Jawapannya saudara-saudara, 19 hari bulan ni bukan macam itu. Nombor satu, saya nak bagi tahu kepada orang Bagan Serai dan saya dah bagi tahu kepada orang Parit Bunta dan seluruh negara. Bukan semua orang politik itu sama. Tak mungkin semua orang politik itu sama. Ada orang politik yang melihat kepentingan diri dia. Dan tidak mudah untuk kita mengenali mereka. Apa problemkah kita nak kenal mereka? Tak ada problem lah. Apa yang berlaku daripada langkah Sheraton itu telah ditonjolkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Inilah orang-orang politik yang duduk di sana untuk kepentingan diri, jawatan, kedudukan, dan kemudian mereka tinggalkan rakyat. Apa tuan-tuan tak nampak benda tu kan? Bersama dengan mandat rakyat, tanpa dia melihat kepentingan kedudukan, tanpa dia melihat kepada kepentingan jawatan. Kerana kalaupun dia ada jawatan, walaupun dia ada kedudukan, maka kedudukan itu mestilah dengan mandat rakyat dan bukan dengan dia melompat ke sana sini. This evidence is clear in front of you now. Siapa mereka? Siapa yang boleh kekal dengan prinsip yang menghormati hak rakyat? Walaupun sebahagian besar mereka lebih penting kedudukan diri mereka. Jadi 19 hari bulan seluruh pengundi telah pun melihat yang mana yang emas, yang tulen, yang mana yang emas yang palsu. Itu number one. Okay. Actually it's not really that difficult. Sebenarnya tidak susah sangat sebenarnya. Mudah ya sebenarnya. Sebab depan mata kita dah nampak dia punya apa? Dia punya keadaan, ya, dia punya suasana, dia punya reality. Yang ada tu tak payah kita nak susah-susah berfikir. Ya, tak payah kita nak. Ya, kita sambut kedatangan Puan Nurul Izzah. Saya dipahamkan beliau juga daripada Nibun Tebai, ya, sebelah daripada Parit Bunta. So dalam keadaan hujan kita tetap hadir bersama dengan rakyat, ya. Tahniah. Okey. Silakan. Jadi saudara-saudara, boleh saya ulang balik. Kalau kita melihat realiti yang ada di depan mata kita, sebenarnya tidak sukar untuk kita membuat pilihan. Masalah negara ini, kalau kita bercakap tentang ekonomi,
Kalau kita bercakap tentang macam mana nak mengendalikan keuangan negara, kalau kita bercakap tentang macam mana kita nak memastikan rakyat boleh hidup dalam keadaan yang selesa kalaupun tidak senang, sebenarnya tidaklah sukar mana, sebenarnya tidaklah susah mana, ya. Dan saya telah nyatakan tadi, ya silakan penerus. Okey. Okey. Sebenarnya saya dah katakan tadi bahawa ini tak payah nak jadi orang yang belajar akademik tinggi untuk memahami. Ya, ini tak payah kita nak masuk universiti nak kena faham benda ni. Tak perlu. Kita hanya perlu melihat siapa yang akan memimpin kita. Who is going to be our leader? Dan siapa yang menyokong leader ini? It is as simple as that. You don't have to be a rocket science to think such simple mathematics. Ya? Kita ada tokoh yang hebat-hebat, bukan kita tak ada. Tapi oleh kerana tokoh-tokoh hebat itu ada satu masalah. Masalah dia ialah kedudukan dia, dia tidak melihat bahawa dia perlu serve the people. Dia perlu beramanah. Dia perlu jaga duit rakyat. Dia perlu bersikap jujur kepada kekayaan negara. Walaupun dia belajar tinggi, walaupun dia hebat macam mana pun, tapi kalau seorang pemimpin gagal perkara yang paling basic, apa dia? Menjaga amanah rakyat. Ada maruah diri. Kalau itu benda basic pun dia tak ada, dia hebat macam mana pun, itulah yang lingkup negara kita ini dengan 1MDB, dengan SRC-nya, dengan projek apa solar hidronya, hybridnya. Karena itu ketirisan yang berlaku 60 bilion. Jadi, saudara-saudara, actually 19 hari bulan, your decision is very clear. It's as simple as that. Baik, kalau begitu kita tengok siapa yang akan diberikan peluang kepada rakyat untuk memilih. Okey, kita tengok Barisan Nasional. Barisan Nasional ni, ramai orang kata, oh itu Najib, itu Jahid. Tapi UMNO masih relevan. UMNO masih diperlukan untuk menstabilkan negara. Saya mengatakan tidak. Masalah dia, UMNO secara sistemik is a corrupt party, not individual. UMNO itself is a systemic corrupt party. Bukan Najib, bukan Zahid. Maknanya, you letak siapa pun, because the system is in such a way, tak boleh nak, it's beyond repair. And we don't have time. Kita tak ada masa mau tunggu 10 tahun UMNO nak repair. Tak payahlah tuan-tuan. Okay, I just give you one simple example. Najib didapati bersalah. Ini bukan kita kata, ini mahkamah kata. Sudah 4 tahap mahkamah ditetapkan bahawa dia telah melakukan kesalahan. Dan kemudian telah pun dipenjarakan 12 tahun. Baik. You want to see how UMNO react to this? You want to see how the systemic, the corrupt party react to such crime? Macam mana mereka bertindak balas dengan jenayah ini? Kita tengok Najib didapati bersalah. Sebelum dia didapati bersalah, walaupun banyak evidence yang menunjukkan sukar untuk dia mempertahankan 42 juta yang masuk dalam akaun dia. Tapi you see, macam mana UMNO usung Najib. Apa dia kata? Malu apa, bosku. You tak nampak lagi ke? I mean, this is some corrupt at its very best. Curi duit, rasuah. Tapi, apa malu? Malu apa, bosku? Tak apa lagi, okey, mungkin masa tu belum sabit hukuman. Okey, fine. Tapi bila dah sabit hukuman, belum lagi dia masuk penjara beberapa hari, belum beberapa minggu pun. Apa dia buat? UMNO telah menggerakkan seluruh bahagian UMNO untuk apa? Buat petition. Petition apa? Petition pengampunan diraja. Fine, that is your right. Okay. Tapi saya sebagai rakyat Malaysia, anda sebagai rakyat Malaysia, kena ingat, yang suruh buat petition tu, ni adalah pengurusi berhubungan UMNO.
ada yang menteri besar, ada yang berjawatan menteri. Keseluruhan Perhimpunan Agung UMNO itu pun tuntut supaya Najib diberi pengampunan. Apa maknanya ini? What is this? You are saying seorang yang penjenayah yang didapati bersalah di 4 mahkamah, parti itu minta supaya diberi pengampunan kepada penjenayah ini. Kalau bukan corruption, kalau bukan sistemik, parti ini salah rosak, apa lagi? Sebab itu for me, kalau orang kata ini Najib, ini jahat, no. It's the whole UMNO. Sebab itu kesian. Calon-calon UMNO, calon-calon Barisan Nasional daripada UMNO, oleh kerana mereka sudah tidak ada lagi moral standing. Partinya sudah tidak ada lagi pijakan moral. Mereka tidak lagi dapat berdiri bercakap kepada rakyat. Kita membela rakyat. Kita mau stabilkan negara demi rakyat. Mereka tidak ada hak untuk bercakap demikian kerana partinya telah menyokong penjenayah paling besar bukan di Malaysia tapi di seluruh dunia. So number one, reject calon-calon UMNO Barisan Nasional. Sebab dia tak mampu nak ada satu maruah lagi. Number two, we have another choice. Perikatan Nasional. Okay. Ini pun satu very strange party juga. Ya? Dulu dia bersama dengan kita, bersama dengan PKR, bersama dengan Bersatu, satu sekali, DAP, amanah untuk apa? Tolak UMNO. Betul? Kita kempen, kita tolak UMNO last election. Ya? Tapi yang peliknya, Perikatan Nasional ni, dia tolak PAS juga dulu. Ingat Mahidin kata apa? PAS parti ajaran sesat. Ya. Tiba-tiba parti yang bersama kempen menolak UMNO, menolak PAS, hari ini, sebelum dia bubarkan parlimen, kita tengok parti mana yang bersama dengan dia membentuk Perikatan Nasional. Bukan PAS kah? Ini parti yang dia lawan, lepas dia dah menang, dia tendang kawan dia, dia ambil lawan dia. Itu tak apa lagi. Mahyudin Yassin ni marah betul dekat UMNO. UMNO ni rasuah, UMNO ni begini, kita tolak. Tapi, dia jadi Perdana Menteri 17 bulan. Lepas tu dia bagi siapa jadi Perdana Menteri? Dia bagi ke UMNO. Siapa dia? Mak Sabri. See, this party is confused. This party is confused. Dia tak dapat kenal mana satu kawan, mana satu lawan. So I don't think you want to have a choice. If you are given a choice, I don't think you will choose for them. Because this is a confused lot. Okay? Saya tak mau cakap lah bab khianat itu semua. Semua orang sudah tahu. Baik. There remains only one party. That the Malaysian have a choice. Dengan bukti and evidence. Iaitu nombor 1, dia konsisten. Nombor 2, dia setia kepada mandat rakyat. Nombor 3, tak pernah berlaku dalam sejarah politik tanah air, parti pembangkang yang mendesak supaya akta lompat, anti lompat parti dibuat dan jawatan kuasa dibentuk. Semuanya yang mendesak supaya benda ni berjalan, siapa? Pakatan Harapan. Ya. Perikatan Nasional Bersatu teragak-agak. UMNO pun teragak-agak. Tapi Pakatan Harapan, kita manage to push sehinggakan akta lompat parti telah berjaya. Walaupun kita sebagai pembangkang, walaupun kita bukan kerajaan, bermakna komitmen kita kepada memastikan kestabilan politik itu tak boleh dinafikan. Baik, sebab itu kita menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk penjara, keluar penjara 12 tahun. Ya, macam mana sukarnya beliau masuk keluar penjara bersama anak, isteri, bersama cucu dia. Tapi after 12 years, Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar, he has a choice. Dia ada pilihan kan? Untuk buat apalah aku sibuk semua ni? Bebek aku main dengan cucu aku, bebek aku main dengan anak-anak aku pada umur yang begitu. Tapi apa yang Datuk Seri Anwar pilih? Datuk Seri Anwar Ibrahim pilih untuk bersama dengan rakyat. Dan ini kita telah buktikan. Seorang pemimpin yang kita yakin dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah tested, yang telah terbukti, maka kita yakin
calon Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memberi kesegaran baru kepada negara kita pada 20 hari bulan November nanti untuk seluruh rakyat Malaysia. What choice do you have? What, you want Zahid to be the Prime Minister? You want Ma'en Sobri to be the Prime Minister? Or you want Mahyudin Yassin to be the Prime Minister? So, who do you have a choice? Datuk Seri Anwar Ibrahim. All of us, semua kami dapat watikah daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami berjanji setia dengan manifesto yang kita kemukakan. Nombor 1, term Prime Minister, term untuk jadi Perdana Menteri hanya 10 tahun saja. Hebat macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim pun 10 tahun saja dia boleh jadi Perdana Menteri. Kalau Nurul Izzah jadi Perdana Menteri pun 10 tahun saja, tak boleh lebih daripada tu. Sebab masalah negara kita, kalau Perdana Menteri itu dia pegang lama sangat, boleh jadi dia boleh salah gunakan kuasa. So we promise to the people of Malaysia, dengan menangnya Pakatan Harapan, the term for premiership is only 10 years and then bye-bye. Dan kita juga janji bahawa penggal untuk Parlimen dan DUN 5 tahun lengkap. Tak ada timbul dah 3 tahun ke, 4 tahun ke, 5 tahun full lengkap barulah Parlimen dibubarkan. Parlimen tidak dibubarkan sesuka hati, dan kita tahu betapa malunya kita apabila Zahid menuntut supaya dibubarkan Parlimen awal. Apakah kerana stability? Apakah kerana dia nak bela rakyat? Apakah kerana dia nak tolong rakyat? Tidak, dia bubar Parlimen supaya dia selamat daripada didakwa dan dipenjarakan. Itu saja. Bukan dia seorang. You pun kena, you pun kena, you pun kena. Kalau kita kalah, habislah kita. You see, you cannot accept this kind of thinking anymore. Kita make sure 5 years, 5 years. Ya? Dan yang ketiganya, kita juga akan membawa satu lagi akta yang tertangguh, yaitu Akta Pendanaan Politik. Ya, Political Finance Act, di mana akta pendanaan politik ini yang tertangguh. Kita dah ada anti lompat parti, berjaya kita buat, dan kita akan ada Akta Pendanaan Politik, bukan saja di peringkat federal, tapi juga di peringkat negeri. Oleh kerana itu saya rasa this is a good choice for the people of Malaysia. Dan lebih penting daripada itu, kita telah secara konsisten, walaupun di belasah kiri kanan kita. Apa dia? Ini Pakatan Harapan khadam DAP. Ini Pakatan Harapan anti-Islam. Datuk Seri Anwar Ibrahim liberal. Dr. Mujahid jual aset tabung haji. Ni jahat ni, jual aset orang Islam ni. Dia main isu tu. Tapi kita tidak pernah mengalah dengan menyatakan soalnya bukan soal Melayu. Soalnya bukan soal Cina. Soalnya bukan soal India. Kalau kita bercakap, nada kita ialah kita menentang orang Melayu yang rasuah, tetapi kita tidak menentang orang Melayu yang baik-baik. Kita tidak menentang orang Cina, kita hanya menentang orang Cina yang rasuah. Kita tidak menentang orang India, kita hanya menentang orang India yang rasuah. Jadi rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, bangsa, keturunan disatukan dengan satu matlamat, yaitu memerangi rasuah. Bukan perkauman, bukan Melayu, bukan Cina, bukan India, tetapi memerangi rasuah. Kalau you tanya kepada kita, apakah formula kesatuan di dalam negara ini? Kitalah yang telah membawa formula. Rakyat Malaysia hanya akan bersatu apabila mereka bersatu hati untuk menentang pemimpin-pemimpin yang rasuah. Itulah masa depan negara yang kita pertahankan. Jadi saudara-saudara, sudah cukup hujah dan dalil kita. Tinggal 5 hari saja lagi. 19 hari bulan, tak payah nak fikir panjang-panjang. Turun, kalau orang Islam, bismillahirrahmanirrahim, saya memangkah demi masa depan negara dengan izin Allah. InsyaAllah, I think akhirnya cahaya yang kita tunggu selama ini
akan tiba, tetapi saya ingatkan pada anda, kami tidak mampu melakukannya. Hebat macam mana pun Aisyah, hebat macam mana pun Nurul Izzah, hebat macam mana pun Huzaifah, hebat macam mana pun Saqif, hebatlah mana-mana pemimpin, hatta Datuk Seri Anwar Ibrahim yang setiap malam berucap di sana sini, hebat macam mana pun, yang akan menentukan kita hebat adalah para pengundi pada 19 hari bulan. Maka undilah dengan wajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Seri Dr. Mujahid di atas ucapan ataupun amanat yang diberikan sebentar tadi. Jadi saya rasa tak perlulah kita membuang masa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Nurul Izzah Anwar, calon Permatang Pauh, untuk menyampaikan pidatonya pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih